Tahun 2023, SPM Tun Syed Syekh Shahabuddin, GPM Grade Purata Negeri GPS sekolah keseluruhan dengan calon 130 orang pelajar ialah pencapaian grade purata sekolah sebanyak 2.71. Dengan pelajar cemerlang keluar tahun 2023 ialah seramai 15 orang. Contoh ya, iaitulah pelajar cemerlang yang straight A sebanyak 9.36% daripada 130 orang pelajar. Ni 2023 masuk 2024. 2024 jatuh sikit. GPS sekolah tadi ke 2.71 turun 2.78 misalnya. Dengan cemerlang juga jatuh 5.67% dengan jumlah 8 orang pelajar SPK. Ini 2024. Tapi 2025 mana ada? Siapa pelajar SPM kat sini? Ada yang terima? Tak ada? Tapi dengar. Ada yang dengar kalau tak tahu. Pelajar tingkatan 5 2025 yang ambil SPM GPS pun dari 2.78 dia melonjak tahun 2025 1.98 untuk sekolah SMK. Dengan pencapaian pelajar dari 8 orang straight A 2025 30 orang dengan jumlah 24% straight A dari 2025. Saya sebut 10 orang. Ini kecerdikan dalam ukuran rakam akademik. Tapi saya nak patah balik pada anak-anak. Dan saya tengok dari subjek-subjek kan, saya tengok betul. Saya asyik telefon saya, Ustaz, pendidikan Islam pilih siapa paling bagus. Pasal dia kurang buat video pasal pendidikan Islam. Dan saya cek balik rumahnya patut dia telefon saya. Kerana Tun Syed Syekh Shahabuddin GPMP untuk pendidikan Islam 0.18, bermakna pelajar paling lebih orang dapat diplom. Learn for A. Betul. Saya tengok lampu, saya sering ke rumah menunjukkan negara. Yang duduk depan saya ni memang sulit tu. Memang sulit tu. Tapi tengok balik dalam kerangka yang Nabi SAW mendefinisikan cerdik. Nabi sebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata al-kayyis, orang cerdik. Siapa orang cerdik? Who's the brilliant man? Who's the brilliant person? Siapa paling cerdik sekali? Siapa dalam ilmu orang cerdik? Jadi cerdik tak? Pastinya anak-anak yang mak ayah yang mengurangkan segala-galanya menjadikan kita ni orang cerdik. Al-Kayyif, orang cerdik itu siapa? Al-Kayyif man dana nafsahu, orang yang sentiasa menghitung diri dia balik, bermuhasabah diri dia balik, sentiasa merasakan berlaku dan dia tidak cukup dan tidak lengkap. Maknanya apa? Nabi mengajar kita untuk termotivasi bukan dengan angka ini semata-mata, tapi angka ini dibaiki di masa semasa. Mandana dan suruh tengok diri balik. Apa kita buat? Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Apa yang kita boleh buat penambahbaikan dalam hidup kita? Mandana dan suruh wa amila, dan dia beramal lima ba'dal maut, untuk hari selepas mati. Ini cerdik definisi Nabi SAW. Kerana kehidupan hari ini bukan untuk sekarang anda. Kamu hidup hari ini untuk jadi apa? Soalan yang ditanya, lepas ini nak bekerja apa? Kamu nak kerja apa selepas ini? Kamu ambil bidang sains, tengok bidang fizik 3.1, belajar dapat nilai 9 orang. Tak jadi. Ni 2025. Kimia 3.28, sains komputer, DPS DPS 1.44, matematik 0.84.
Bayangkan, belajar ilmu. Cerdik tu. Tapi soalan yang itu A, B, C. Kalau anak itu cerdik, pasti pada jadi baik. Sebab itu Nabi mengajar kita perintahkan hanya berilmu, tapi mesti ada sesuatu yang dibawa pulang ke alam akhirat. Apa kita nak fahami? Kita tahu orang Islam, dia ada hari yang akan dibalas balik dengan apa yang kita buat. Lepas tu anak-anak, guru-guru di sekolah, baik di Jakarta dan semua agensi, semua jabatan dan semua sektor, hanya satu matlamat dia, kemenjadian murid. Dalam istilah kemenjadian murid itu, ada anak yang baik dan nombor duanya anak itu cerdik. Apabila dia baik, mesti dia lari dengan dia kecerdikan. Bukan cerdik tapi tidak baik. Kalau cerdik dari segi akal dia lebih baik, tapi dia tidak mampu membawa kecerdikannya untuk bawa diri dia untuk jawab depan Allah ketika dia mati nanti. Apa guna jadi orang cerdik? Apa guna jadi cerdik? Adanya cerdik itu membinasakan. Apa guna jadi cemerlang? Sekiranya cemerlang itu hanya mampu meraih uang, tapi tidak mampu meraih di alam kubur. Apa erti kecerdikan? Apa erti akademik yang baik? Sekiranya anak-anak tidak mampu untuk mendoakan satu doa pun untuk ibu dan ayah belakang. Apa artinya cerdik meraih ayah? Adanya di saat ketika pada kamu mati, sekiranya waktu itu anak-anak tidak mampu untuk mendoakan satu pun kepada ibu dan ayah. Kubur hanya berbukunya, tapi mak ayah tak mampu mendapat satu pun doa daripada anak-anak ini. Itu cerdik yang didefinisikan oleh Nabi SAW. Wal-'adil man ittaba'a nafsahu hawaha. Apa artinya Allah lemah? Apa artinya Allah lemah? Orang yang mengikut hawa nafsunya, ittaba'a nafsahu hawaha, thumma tamanna 'ala Allah. Kemudian hanya mengharapkan agar Allah mengikat dia sesuatu. Dia hanya bercita-cita saja. Anak-anak cita-cita atau usaha hanya berlaku menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Batu anak-anak ABC, anak baik yang jadi membawa orang yang itu besar dalam hidup kita. Tuan, ada ibu dan ayah yang di belakang. Saya nak fokuskan dalam malam ini. Ada yang baik itu didefinisikan hanya bapak pilih dan cerdik, bapak orang cerdik. Kalau pilih cerdik dan kerana ini baik, itu mak ayah orang cerdik. Tapi kalau mak ayah mampu menjadikan anak-anak ini dia baik dari segi akhlak, dia mampu bawa diri di depan Allah nanti, dia tahu nak jawab apa depan Allah nanti, dia tahu bawa diri dia untuk bawa ke keluarga dari surga Allah. Inilah anak yang dididikan, bukan anak sudah terbaik dari dunia, apatah lagi nak bawa sampai ke akhirat. Jadi kita asal dia bertepatan dengan apa yang dibawa dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita. Kalau di sini adanya jasmani yang terpelihara, emosi yang terjaga, rohani yang diangkat tadi. Rohani inilah yang akan menggambarkan hati manusia. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tak melihat kepada rupa parah kamu, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Jatuh tepat pandangan Allah kepada hati-hati kita. Maka sebab itu anak-anak, bersihkan hati kita. Anak yang cerdik, hati yang bersih, insya-Allah bukan sekadar surga dunia, tapi surga akhirat sebab nanti kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan apa sebenarnya arti ABC itu. Bukan sekadar kita kaji itu sebut data tadi jelas. Memang kita nak cemerlang, betul? Kalau nak saja sonok dengan 1.98, kita pun sonok. Tapi rasa itu agak kena ingat, cemerlang kita mesti kena ada keseimbangan itu sendiri. Cemerlang kita dari sudut akademik dan cemerlang kita dari sudut akhlak dan juga sifat kita. Jadi insyaAllah saya nak temui pada soalan yang kedua pada Ustaz ni. Ustaz ni orang lama di SDP. Dulu PKM yang berada di Pulau Kalah tadi
di apa nama, jadi banyaklah cerita-cerita SPP. Saya bisa dengar tadi ada soalan ni, ada tentang kehidupan ini jauh hidup dengan sekarang pelajaran sekarang ini. Dulu orang susah, rumah pun susah, pelajaran main pun kira mereka main dulu tidak sama di sekolah. Masa dulu, dulu ni kira makan sudah kira sampai satu tu kalau berkedah, kalau berpunya mereka pun nak lepak sama. Tapi hari ini saya dengar daripada seorang tokoh lah, dia kata budak lebih seronok belajar lebih seronok di rumah. Kerana hari dengar kata hari ujung hari Jumaat hari kira otak dulu di rumah lah. Mereka berdua hari itu mungkin cabaran kita, cabaran dan kita lihat di situ juga cabaran untuk melahirkan anak yang baik, yang cerdik ini juga ada di kalangan ibu bapa di rumah. Ibu bapa kan mesti letak anak di rumah dan juga guru pun ada cabaran, warga sekolah pun ada cabaran. Cuma saya nak minta tolong Ustaz penjelaskan dengan kita tengok kami kalau ada dalam media sosial, ada dalam berita harian pernah mengatakan ketagihan remaja dalam media sosial ini sebab dia seronok. Bila dulu di rumah boleh main boleh dia rasa nak sekolah pukul itu pun juga cabaran kita berlaku dengan isu-isu yang berlaku hari ini. Jadi boleh Ustaz perlu terangkan apa orang kata cabaran terhadap bapa, guru dan bagaimana kita nak berhadapan dengan cabaran-cabaran ini bagi merealisasikan visi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Terima kasih kepada Adinda Ustaz Azim dan sebagai sepatutnya Ustaz menjadi moderator. Saya dua-dua pergi Ustaz ada asing kepada orang lain. Tapi alhamdulillah tak berjaya juga untuk mencolek moderator kita dan diganti sebagai moderator dan Ustaz Azim sebagai moderator. Jadi terpaksa Ustaz sampaikan sedikit perkongsian kepada anak-anak, perempuan dan ayah yang dikasihi sekalian. Dan mula-mula tu Ustaz dah ingat lah nak cakap apa, nak harap apa. Ingat Ustaz Azim dengan tangan dia. Berapa mungkin tu pernah jadi konduktor. Konduktor ni lah poem ke apa semua kan. Pasukan Sohor lah kan. Mungkin kan pasukan Sohor. Dulu apa tu sebenarnya tapi sikit gitu. Jadi tu Ustaz dah ingat air dia tengok tangan dia kan. Tapi ujunglah Ustaz ni dengan sikit insya-Allah. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga bersama dengan panel Ustaz Yusuf YY pada malam ini bersama dengan Ustaz. Mudah-mudahan konsep kita pada malam ini sebagai satu konsep yang dan tak ada panduan. Tak banyak pun semuanya menjadi panduan dalam kehidupan kita. Yang mana perjalanan kita adik-adik, anak-anak yang ada di Pak Ustaz ini jauh dalam perjalanan. Kami mungkin jauh tapi mungkin nanti kita jalan. Jadi tak sempat jauh sikit. Jadi tapi apabila kami semua dah kahwin, adik-adik mungkin tak sempat kot belajar pun dulu, tak sempat kahwin asal kiamat lah. Pergi ke Ustaz, pergi ke kedai membeli roti, enak dimakan begitu saja. Dia beri nama Ni Muhammad Syarifudin. Inilah Ustaz anda walaupun tak disebut.
Anak-anak semua, Alhamdulillah, syukur kita pada malam ini dengan cabaran yang diberikan kepada Ustaz ni yang sebenarnya kita semua, ibu ayah termasuklah diri anak-anak semua mempunyai cabaran dan ujian. Dan itulah kehidupan di dunia ini. Apatah lagi bila kita nak pegang Islam dalam hidup kita, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka, walakin ba'dan 'alaihim syuqqa." Kalau kita nampak perjalanan untuk kita pegang Islam dalam hidup ini satu perjalanan yang memang dekat dan dihampak dengan kapet yang cantik itu kita berjalan, sebenarnya itu bukan dia perjalanan orang Islam dan perjalanan orang yang nak ambil Islam dalam hidup dia. Walakin ba'das, perjalanan dakwah, perjalanan nak meletakkan Islam dalam kehidupan kita. Daripada kita celik mata sampai kita tidur, kita nak pastikan celik mata itu ikut Islam dulu. Nabi ajak apa kalau celik mata ni buat apa? Buang tarik mata dulu. Celik mata sebut Alhamdulillah, kurang-kurang. Alhamdulillah, sambung-sambung. Alladhi at'amana wa saqana. Itu doa lepas makan. Ustaz faham? Kita makin tidur ni betul lah. Kita pun lepas minum betul lah. Minum yang nak basi. Alhamdulillahilladzi, macam dia sebut tadi betul lah. Sajak lah Ustaz lawak. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sampailah kita tidur balik. Tidur, dah baca doa tidur. Ya, betul. Jadi nak habaq dia kata, orang dan anak-anak yang baik dan cerdik macam hampa adalah anak-anak yang bukan sekadar dia tahu benda tu, tapi dia buat dengan apa yang dia tahu. Itu paling penting. Jadi anak-anak yang cerdik dan dengan cerdik dia tu, dia buat benda-benda yang menjadikan dan menampakkan dia cerdik, maka anak-anak itulah anak-anak yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hak ni ditanya oleh Allah di hari akhirat ni bukan apa yang kita tahu, adik-adik. Bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita buat. Sebab apa? Allah sebut wa qul i'malu. Allah suruh kita beramal. Fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah suruh kita betul-betul kerja, betul-betul belajar, betul-betul hidup, betul-betul beramal. Sebab apa yang kita buat ni Allah tengok dulu. Lepas tu Allah nak kita buat sesuatu yang Nabi suruh kita buat. Sebab apa? Sebab apa yang kita buat di hari akhirat nanti, itulah yang akan diceritakan kembali, yang dihisab kembali oleh Allah. Fa inabbiukum bima kuntum ta'malun, bukan ta'lamun. Apa yang kita buat bukan apa yang kita tahu. Jadi adik-adik, sebagai satu cabaran ni dalam hidup kita, daripada kita celik mata diajak oleh ustaz, oleh cikgu, oleh ibu ayah, buat tu ikut cara Nabi hidup. Dan itulah cabaran yang paling besar sekali, iaitu nak pastikan cara hidup kita, cara hidup seperti mana cara hidup baginda Nabi SAW. Yang tu yang cabaran paling besar. Ibu ayah, kita sekarang ni kan, kalau dulu kita besarkan, kita dibesarkan. Ibu ayah kita dulu besarkan kita, iaitu Tok dan Tok Wan, adik semua ni, besarkan kami dengan dunia yang mereka kenal. Kita dibesarkan dengan dunia yang mak ayah kita kenal. Tapi sekarang kita besarkan anak-anak dengan dunia yang mereka kenal, yang sebenarnya mereka tak kenal dunia lagi. Dan itulah cabaran kepada kita, ibu ayah, guru-guru, yang kita nak pastikan mereka betul-betul kenal. Dan bila mereka kenal, mereka tahu hak ni tak elok, hak ni elok, hak ni hak elok kena ambil, hak tak elok jangan ambil. Jadi sebab itu, kalau Islam ajar, mula-mula sekali nak kenal dunia ni, kena kenal pencipta kepada dunia ni. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila anak-anak dilahirkan, bukan cuma menyanyi betul tak? Buat apa? Kita azan. Anak-anak baru dilahirkan, Allahu Akbar, azan. Bukan menyanyi. Sampai kalah salam, cokodok tepung kalam. Bukan menyanyi. Tapi dengan melafazkan, bagi dia kenal tu, Allah itulah yang menciptakan dia, yang cipta mak dia, yang tiupkan roh dalam tubuh badan dia semasa dia duduk di dalam rahim ibu.
Lepas tu dia ajak oleh Nabi. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni, nama Allah tu special. Maka letaklah nama anak-anak Islam ni kan nama-nama yang penuh dengan maksud yang baik. Sebab tu adik-adik kena bangga dengan nama yang mak ayah kita bagi. Sebab nama hak kita dapat ni nama-nama yang terbaik. Kadang-kadang nama tu cantik dah dipanggil dengan gelaran-gelaran hak tak elok. Adik-adik fikir senang tau. Senang tak mak ayah nak letak nama kita? Payah. Kadang-kadang dia gabung tau. Nama mak, nama ayah dia gabung buat nama anak. Ada juga pasien tu. Nama ayah Yahya, nama mak Mahani. Anak dia pun nama Yamaha. Sebagai contoh lah, sebagai contoh. Ataupun nama mak Suzana. Nama ayah Marzuki. Jadi bukan senang mak ayah nak letakkan nama kita tu. Jadi setiap nama kita ni adik-adik ada maksud yang tersirat, yang menjadi doa. Dan tu adalah satu cabaran memastikan nama anak dia, nama anak kita semua, nama anak-anak murid kita tu sama macam perangai dia. Bukan sekadar nama Hakim yang bijak, tapi dia juga bijak. Bukan sekadar nama dia Arif, dia betul-betul pandai. Bukan sekadar nama dia alim, dia betul-betul orang yang tahu. Jadi kita nak letakkan nama tu bukan senang adik-adik. Jadi cabaran yang paling penting yang pertama tadi, bila kita nak kenalkan anak-anak ni dengan dunia yang betul supaya mereka boleh pilih hak betul, supaya mereka ambil dan tahu dan buang benda-benda yang tak betul supaya mereka hindarkan. Nak settlekan benda ni, kenal Tuhan dan cara hidup Nabi. Itu nombor satu. Nombor dua, ibu ayah, muslimin muslimat, cikgu-cikgu yang saya kasih sekalian anak-anak. Cabaran yang kedua adalah cabaran untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Supaya anak-anak ni dia dapat lebih daripada kita. Sebenarnya bukan kita tak sayang anak-anak. Orang selalu kata, hampa ni kurang kasih sayang ni. Hampa ni kurang kasih sayang. Mak ayah tak bagi kasih sayang. Kurang kasih sayang. Bukan kita kurang kasih sayang. Adik-adik, anak-anak perasan tak? Ibu ayah sekarang ni bukan kurang kasih sayang kan? Tapi mereka kurang waktu dan peluang serta ruang untuk memberikan kasih sayang. Ustaz pernah tanya kan? Tanya anak-anak kat SBP lah. Ayah hang kerja apa? Kan kita orang utara. Ayah hang kerja apa? Ish, saya pun tak tahu lah Ustaz. Ayah saya kerja apa tak? Pasal apa hang tak tahu? Ish, setiap kali saya tengok ayah duduk lena. Setiap kali saya tengok ayah duduk lena. Pasal apa? Sebab ayah, masa kita lena tu, ayah dah keluar pergi kerja. Betul tak? Masa kita duduk lena tu, ayah keluar pergi kerja. Dan kadang-kadang masa kita balik ke rumah tu, ayah dah balik kerja. Ayah letih hujung minggu tu, ayah lena. Termasuklah ibu. Kita dulu ni, mak ayah kita tu ada masa dan ruang peluang untuk menikmati kasih sayang kebahagiaan rumah tangga. Tapi mak ayah sekarang ni demi kasih sayang dekat kita semua, cari duit sampai mereka tak ada masa untuk bagi ruang dan peluang untuk menyimpahkan kasih sayang kepada kita semua. Ibu ayah, sehingga kan cabaran dia sekarang dalam bakul hati anak-anak tu, orang lain tolong campakkan kasih sayang. Itu paling bahayalah. Tak kata kat siapa, semua memang cabaran manusia. Siapa orang yang dia kasih, orang yang boleh dengar dia, orang yang boleh puji dia, kata dia segak, orang yang boleh dengar luahan rasa dia. Kita boleh dengar tak mak ayah, kita boleh dengar, tapi masalah kita tak ada nak dengar. Dan disebabkan itulah ramai, walaupun dia pandai, walaupun dia cerdik, akhir sekali dia terkandas sebab kasih sayang yang dia dapat bukan kasih sayang yang sebenar. No? Jadi contoh macam kita lah adik-adik. Macam kita, orang duk palau kita apa semua, tiba-tiba ada seorang budak lelaki ni, dia pertahankan kita. Of course dah, dia lah superhero kita. Betul tak? Daripada kita tengok dia, bagus budak ni, segok ni, pelajar ni, baru masuk 3 tempat. Nazratun fabtasamatu fasalam fakalamun fawa'idun faliqa. Mula-mula kita tengok, kan? Kita tengok dia, dia tengok kita. Fabtasamatu, lepas tu kita senyum lah.
Kita senyum, dia balas balik senyum kita. Habis. Lepas tu macam biasalah, fasalamun bagi salam. Lepas tu fakalamun, dan orang lah ni bukan cakap berdepan ni. Mula-mula dengan handset ni lah. Ucap hari jadi dulu. Sana helwa, happy birthday apa semua kan. Buatlah tagging sikit lah, caption sikit. Daripada situ, masa tu kita tak sedar anak-anak kita telah mendapat kasih sayang daripada orang lain. Dan bila kasih sayang daripada orang lain, dia akan automatically, dia akan nampak orang selain daripada orang yang dia kasih itu adalah musuh hidup dia. Jadi dia akan nampak cantik, dia akan nampak segak, dia akan nampak baik orang yang dia sayang. Jadi waktu tu cabaran pada kita nak ambil balik hati anak-anak yang telah diambil dan dirampas oleh kekasih anak kita ni. Tu cabarannya cukup besar. Kita cakap apa pun dia tak dengar, dia cepat marah kat kita. Biasa orang yang ada couple ni, adik-adik pun tahu, dia cepat marah. Tapi kalau cakap dengan girlfriend ni, boyfriend ni, tak tahulah Ustaz. Cakap dengan mak ni, Assalamualaikum mak, lo apa mak ni? Tapi kalau cakap dengan awek macam mana? Adik-adik, tak ada subjek, tak ada predikat pun tak ada. Pernah tengok orang tu minum ayam dekat 7E ke, minum dekat Starbucks kan, ada couple kan, dengar tak dia cakap? Dia tak cakap sangat pun, tapi dua-dua tu faham. Awak Ampak perasan tak adik-adik? Mana subjek? Subjek tak ada, predikat. Kita ni ustaz ni subjek, ustaz ni gemuk, predikat. Simple kan? Ustaz Yusof, subjek handsome, predikat. Ustaz Asrin, subjek lagi handsome, predikat. Betul tak? Tapi orang bercinta dia tak ada. Dia tak. Dan mesej dia berulang kali, betul. Benda yang sama, memang boring gila. Kita kalau cikgu beletiak, mak beletiak, kita memang menyampah lah kan. Tapi orang berkapal bercinta ni, dia cakap benda yang sama. Awak sihat ke? Sihat. Betul ke awak sihat? Betul. Betul ke awak cakap lah betul-betul. Kalau awak tak sihat, awak beritahu. Betul, saya sihat. Janji tau, kena sihat tau. Tak mau macam ni, tak mau. Papa tak mau tengok mama macam ni. Allah, menyampah Pasal tak adik-adik? Pasal tak? Dan kita boleh sabar. Hak jenis pemarah kita boleh sabar. Hak mak kita tu, hak duk suruh kita tak pernah pun tanya dia sihat tak sihat. Kalau tanya baguslah. Tapi bayangkan kalau cinta ni, Allahu Akbar, sabar ni. Dan bila kita cakap dengan mak ayah, kasar. Tapi kalau cakap dengan girlfriend kita kasar? Tak kasar. Ni tak apa ke ni, tunggu lama? Tak apa, tak ada masalah. Innallaha ma'as sabirin. Sabirin. Tu tak boleh lawan tu. Cakap ni bagus ni. Jadi kita nak tengoklah, jaranglah sebenarnya mana ada orang cakap bagi tazkirah. Kita kan lupa mak ayah kita, lupa Tuhan kalau bercakap dengan awek ni. Mana ada cakap dengan awek, awak kena pulun awak kena ingat GPS kita untuk tahun lepas, grade purata sekolah, kalau ikut data yang diberikan, okey, dalam pelan intervensi memastikan akademik awak, dan awak kena ingat, awak kena ada satu kekuatan, minumlah Melo jadi sihat dan kuat. Bagi motivasi, tak ada ibu ayah. Jadi cabaran dia untuk dapatkan kasih sayang, ambil balik hati anak-anak. Macam mana? Sebenarnya payah, sebab hidup mereka lain, kawan mereka lain, suasana mereka lain, dunia mereka lain. Kita tak boleh nak cerita dulu, kita kena cerita sekarang. Nilai yang sama tapi zaman yang berbeza. Sayyidina Ali pun pernah kata, didiklah anak ikut zaman dia, tapi nilai-nilai kita, itu baru betul. No? Jadi oleh sebab itu, untuk dapatkan kita selesaikan benda ni, cabaran ni, tak lain dan tak bukanlah ibu ayah, anak-anak yang dikasihi oleh Allah, adalah kita kena doa kepada Allah, dapatkan balik kasih sayang. Dan yang kedua, kena ada sistem Rasulullah dalam rumah. Itu boleh cek GPT pun boleh. Sistem dalam rumah yang ambil daripada acuan baginda Nabi SAW, barulah segala cabaran. Tadi 2 cabaran tu je, sebenarnya banyak lagi. Mudah-mudahan dengan kita ambil cara Nabi SAW menghadapi cabaran dunia, alam dulu dan alam baru,
kita akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Ustaz. Sila. Alhamdulillah. Ish. Itu dia kata. Sembang. Ya, Ustaz ni bila dia cakap je, saya nak bagi pantun satu. Boleh tak? Mai dari hujung negeri Kedah, singgah sebentar di Pekan Lama. Ustaz ni handsome bukan calang-calang madah. Penyampaiannya jelas menyentuh jiwa. Boleh tahu? Jadi alhamdulillah kita dah dengar macam mana cabaran di luar sana anak-anak sekalian, tuan-tuan hadirin sekalian. Cabaran cukup banyak. Kita duduk dalam budaya di sekolah berasrama penuh. Kita ada warden, kita ada guru di rumah, kita ada ibu-ibu, ayah-ayah. Tapi di luar sana, kalau tak ada iman yang kuat, Ustaz, memang kita kadang-kadang akan terikut dengan budaya-budaya yang tidak elok. Cuma saya nak berbalik pula kepada Fadil Ustaz Yusuf. Sebab saya terbaca dalam tentang isu remaja hari inilah, berkenaan dengan maklumat daripada Majlis Keselamatan Negara. Mereka buat kajian terhadap 33,523 orang berkenaan dengan tingkah laku pelajar yang cenderung nak merangkul nyawa dia sendiri. Dalam ini dinyatakan dia buat perbandingan 2017 dengan 2022. 2022 itu masih dekat. Ada yang pertama, tingkah laku ada idea untuk bunuh diri tahun 2017 10%. Tahun 2022 13.1% menikah. Begitu juga dengan merancang nak bunuh diri 7.3%. Tahun 2017 10% menikah, lebih hampir 3%. Percubaan bunuh diri 6.9%, meningkat juga 9.5% pada tahun 2022. Itu juga dengan masalah yang berlaku di kalangan remaja yang dibuat di kajian 239 sekolah ni, daripada 18.3% kepada 26.9%. Itu hasil daripada kita bincang awal tentang apa itu ABC, cabarannya. Cuma Ustaz Yusuf yang berada di peringkat JPN. Ustaz Yusuf ni peringkat Jabatan Pendidikan. Dari mungkin Ustaz boleh nampak lagi keadaan yang berlaku di dalam masyarakat, terutamanya anak-anak remaja kita ni. Saya pernah orang nasihat saya, dia kata kita ni seperti duduk dalam kerja ataupun kita nak melihat orang seperti duduk di atas batang duduk atas bangunan. Kalau kita naik tingkat 1, kita akan nampak ujung mungkin dekat padang. Kalau kita naik tingkat 2, kita nampak lagi jauh. Tapi kalau kita naik tingkat 3, 4, 5 lagi jauh. Jadi Ustaz Yusuf ni mungkin di tingkat 4, 5 ni mungkin boleh nampak dan mungkinlah boleh berikan satu nasihat yang jelas kepada kita ni, bagaimana ataupun cadangan yang khusus kepada ibu bapa, guru ni untuk menerapkan budaya ABC itu di dalam rumah dan juga di dalam sekolah. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Asrin. Saya terkesima melihat hujah daripada Ustaz Nik tadi. Alhamdulillah, sangat menarik hati belajar. Untuk saya punya orang ni Ustaz Asrin, kalau sekiranya saya nak menggunakan sini Ustaz Asrin boleh tak? Kalau malam ni saya nak cakap bukan berdasarkan saya seorang ketua pengarah, boleh? Saya nak cakap sebagai seorang ayah, boleh? Boleh tak? Supaya saya dapat menjiwai malam ni untuk saya cakap berdasarkan realiti dan kebenaran. Inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa inna rajula la yakdhubu hatta yuktaba 'inda Allahi al-kadzdzaba. Sesungguhnya kebenaran, cakap benda benar itu, dan sedekah yahdi ilal birr, akan bawa kepada kebaikan. Saya nak cakap benda betul, nak cakap benda benar
Supaya kerana apa? Bukan kata kita nak cakap realiti semasa, Ustaz. Hari ni ramai kita bercakap tentang soal tentang perkara yang tercatat dan perkara yang belum dicatat. Yang tercatat kadang-kadang dia hanya mampu untuk mencatat perkara yang dia nampak dan dia belum nampak. Tapi anak-anak dan juga terutamanya kepada para ibu bapa, bagi melahirkan anak yang baik lagi cerdik ini, 2026, terutamanya apabila kita dapat tahun ni anak-anak yang para ibu bapa yang sekitar duduk dengan kita hari ni, dalam kalangan yang mungkin lahir tahun 1989, ini bapa yang hari ni anak-anak tingkatan satu mungkin 1995 lahirnya para ibu bapa ni. Kita tengok balik kepada background ibu bapa. Dan ibu bapa yang lahir pada zaman 90-an, zaman 2000, Ustaz, dari segi kita punya gaya hidup tak boleh nak di-compare dengan saya yang lahir zaman 80-an. Saya dengan Ustaz Nik kami sama umur. Ustaz Sri dia muda setahun. Jadi kami ni lebih kurang sebaya semua. Anak-anak pun lebih kurang sebaya dah, Ustaz. Jadi sebab tu saya kata malam ni saya nak cakap kepada seorang ayah. Apa yang saya lihat kelemahan pada kita yang pada tahun 2026, baik ibu bapa zaman 80-an, baik 90-an, tapi kita duduk zaman 2026, kelemahan yang ketara, Ustaz, ialah kita tidak berjaya memberi kerjasama besar kepada pihak sekolah. Kita kurang tau. Dari segi kerjasama kita nak pergi kat sekolah, kita kurang. Kita tak bagi kerjasama. We not give a cooperation, but we give a blaming. Kita banyak blame sekolah. Dan anak-anak kita pula dihidupkan dengan satu gaya, hidup dengan gaya mak bapak cakap soal tentang keburukan sekolah di depan anak-anak. Kita bagi smackdown kat cikgu-cikgu depan anak-anak. Jadi akhirnya anak-anak kita akan kurang dari sudut respect. Sebab dia tahu ada orang akan backup dia ke belakang, tu nama apa aku. Ni apa yang saya nak cadangkan untuk melahirkan anak baik lagi cerdik. Ibu bapa, please jadi ibu bapa yang bukanlah orang yang nak jadi gembelengan dengan anak-anak, tapi pengembelengan dengan guru. Kerana kedua-dua ada motif dan objektif yang sama untuk melahirkan anak baik lagi cerdik. Kita balik semula pada zaman tahun 70-an, 60-an, Ustaz. Mak ayah kita tak pernah lagi walaupun belajar. Mak ayah kita dulu tuan-tuan yang lahir hari ni. Kita lahir, saya, Ustaz, mak saya baru meninggal. Mak saya hanya belajar sekitar darjah 3. Darjah 3 berhenti sekolah, Ustaz. Tapi nasihat yang dia bagi, pelajaran yang dia bagi, kita lekat sampai ke hari ni. Kita sembang dengan isteri dalam kereta tadi. Nasihat mak apa-apa. Ni, lekat dalam kepala, Ustaz. Sebab apa? Sebab pada masa itu, bukan mak bapak, dia bukan menyokong belah anak-anak, tapi dia memberi kekuatan pada para guru. Sebab dia tahu kata kekuatan ilmu itu ada pada guru. Kita sebagai mak bapak, anak-anak tak berani angkat muka depan kita, tak berani angkat muka depan cikgu-cikgu. Betul tuan-tuan, hari nak melahirkan anak-anak yang baik lagi cerdik. Kalau kita minta cadangan saya ialah, cadangan saya supaya kita not we give a blaming to the school. Kita tidak memberikan satu blame kepada sekolah. Kita tak komplain pada sekolah. Anak-anak tak jadi anak-anak yang anak-anak depan saya ni, tolong jaga jadi macam agak-agak, tahu agak-agak. Agak-agak pegang, nampak goyang, nampak macam keras goyang, tekan pecah. Kita tak ada kekuatan dalaman. Tak kuat kita. Cikgu menegur sikit dikira sebagai marah. Kita nak melahirkan anak yang kuat jasmani, kuat emosi, kuat rohani, inteleknya sangat brilian. Ini soal malam ni kita sedang bincang. Tapi sekiranya perbincangan ini hanya sekadar bincang di atas pentas, Ustaz Asri. Tapi realiti di ground tak berlaku sedemikian. Kita tak capai. Anak-anak mungkin cerdik, tapi dia tak kuat dia punya emosi dia. 30 orang straight A. Satu kekuatan untuk sekolah ini.
30 orang straight A. Tapi sejauh mana kekuatan dalaman dia? Dia ambil medik, habis ambil medik, masuk ke hospital, buat housemanship. Buat houseman tak sampai setahun surrender, tak boleh tahan. Tu saya sebut tadi tu, yang nak berhenti apa, yang nak bunuh diri dan sebagainya. Itu duduk dalam golongan profesional paling ramai. Buka balik kajian-kajian kita, Ustaz. Yang nak buat ni banyak golongan profesional dan juga terpelajar. Sebab apa jadi sedemikian? Kerana kita berjaya dalam segi akademik, tapi kita tak mampu mengukuhkan dalaman anak-anak. Kita tak mampu. Cikgu tegur pasal asrama kita punya cadar tak tarik, Ustaz. Kita balik-balik kita bubuh tu, takkan cadar pun kena. Tuan-tuan, saya ingat sampai ke hari ni, saya dirutan oleh Ustaz. Saya, sekarang Ustaz ni sampai hari ni, saya sebut nama dia tu, Ustaz Sobri. Duduk di Mahat Masyur, Pulong Kanan. Tadi ajak anak saya pula. Saya kena rotan dengan dia di batas betis belakang kerana tak tarik cadar. Saya ingat sampai sekarang. Mak saya tak tanya apa pun, sebab apa? Mak saya tahu. Bukan saya suruh pukul. Jangan silap faham, bukan saya suruh pukul. Tapi saya nak maklumkan tuan-tuan, bahawa anak-anak perlu ada kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman, bukan kekuatan untuk mengacung atau mengacung. Semua benda kita pergi cerita, benda yang tak elok. Benda yang elok kita tak cerita pun. It's not fair. Baru ni cerita apa filem My Lesson kan. Kamu itu tengah duk hot. Tengah duk hot di Netflix sekarang ni kan. Kita pasal cikgu. Dia buat ayat apa? Antara ayat dia saya nak petik sikit. Dia kata apa? Jika cikgu sudah hilang kuasa, apa erti pendidikan? Kalau cikgu dah tak ada apa nak boleh buat, apa erti ABC ni? Apa erti anak baik lagi cerdik? Kita hanya mampu melahirkan anak yang cerdik, tapi tak mampu melahirkan anak yang baik. Kita boleh tengok anak kita dapat sekolah ijazah, tapi kekuatan dalaman dia akan hilang, Ustaz. Dia akan hilang kekuatan dalaman. Dia tak mampu berada di lapangan. Cabaran hari ini terutamanya anak-anak orang Islam. Kita tak ramai dalam golongan, dalam kelompok-kelompok profesional, dalam sektor-sektor kerajaan. Kita tak ramai pun yang mampu duduk di atas tu. Inilah golongan-golongan yang jadi pemimpin nanti masa depan ni. Sekolah SMS Tun Syed Syahbudin inilah yang bakal naik nanti. Yang nak meramaikan umat Islam, yang dia bangga pada umat Islam. Ini dah mampu ni. Tapi andainya duduk di atas, baru kena sikit dah goyang, tak apa, saya berhenti kerja. Ustaz, apa erti kita punya kekuatan akademik kita? Yang sebenarnya anak-anak, bukan sekarang kamu punya cabaran, tapi cabaran kamu adalah di lapangan selepas pendidikan dan pelajaran. Cabaran kamu bukan di sini tau. Di sini tempat tapak membina kekuatan. Kuatkan dalaman kita. Kuatkan jiwa kita. Yang kuatkan jiwa kamu anak-anak, mak ayah kita pun kena kuat. Cikgu kena lagi kuat. Mak ayah kena kuat dalaman. Tahan diri daripada menjadi golongan blaming, but kita jadi orang yang boleh memberi kerjasama yang paling besar pada sekolah. Kalau Ustaz tanya saya apa nak nasihatkan, apa cadangan? Cadangan pertama saya yang paling besar ialah ibu dengan ayah tolong bagi kerjasama yang paling kuat kepada sekolah SM, Sekolah Menengah Sains Tun Syed Syahbudin. Bagi kerjasama yang terbaik. Tak ada lagi dah komplain, tak ada dah apatah lagi nak pintu lan sispa ke apa-apa mengganggu sekolah. Tuan-tuan tahu tak satu komplain yang tuan-tuan buat, berapa orang terlibat? Saya nak cerita tuan-tuan. Nak tahu? Berapa jabatan akan terlibat, berapa orang akan menyebabkan itu pasal turun dan mengganggu berapa orang. Satu tuan-tuan buat komplain dalam sektor kerajaan akan melibatkan keseluruhan dari jabatan atas sampai ke sekolah, sampai kepada pelajar. Budak tengah duduk belajar, kena panggil cikgu tu keluar sebab komplain di atas nama dia. Panggil dia pula, kena buat siasatan atas dia pula. Dia dudukkan sehari. Kami kalau di jabatan kena main berkali-kali selagi tak attend tuan-tuan punya komplain. Tuan-tuan nak makan berapa hari, berapa pelajar, dengan satu komplain, ada berapa pelajar dekat sini akan terganggu pelajaran dia?
Betul saya kata tadi, saya tak mau cakap berdasarkan saya ni ketua penolong mengarah, tapi saya nak cakap berdasarkan saya mau apa. Terganggu habis pembelajaran. Satu komplain Ustaz. Yang anak-anak pula kena satu kena emosi terganggu sikit. Kita letakkan kaunselor di sekolah, ada bapa angkat, ada mak angkat di sekolah, macam-macam kita buat, tapi masih lagi juga akhirnya mak bapak di rumah bimbang dan risau, terpaksa terus tak ada apa-apa siasatan, terus bagi kepada sekolah. Sekolah terganggu tuan-tuan. Kita tak mahu lapangan ini terganggu. Dari pintu depan sampai pintu belakang tak mahu terganggu sikit pun. Kerana di sini melahirkan anak-anak yang bakal menjadi pemimpin yang kental, pemimpin yang kuat, anak-anak yang mampu menjiwai pendidikan negara, anak-anak yang mampu membangunkan negara ini. Mana anak yang mampu menjadi tiang dan benteng teguh untuk agama Islam. Ini yang kita nak. Mana kekuatan mungkin datang tanpa ada kekuatan daripada mak dan bapa yang menjadi tiang seri paling kuat untuk anak-anak ini. Sebab tu tuan-tuan, yang keduanya ialah Ustaz, cadangan saya ialah kepada guru-guru. Guru-guru ini anak-anak kita. Ini bukan anak-anak orang lain. Ini anak-anak kita. Hari ni kita buat kepada anak ni korban. Apa yang mana guru-guru tuan-tuan, saya kenal ada beberapa orang guru kat sini. Anak di rumah pun tak ada tengok, tapi dia mampu melihat anak-anak ini. Dia jaga anak-anak ni tuan-tuan lebih pada anak-anak dia lagi. Saya juga seorang guru. Saya tahu tempoh masa saya duduk di rumah dengan tempoh masa saya duduk di luar. Ustaz Asrin, kita tahu Ustaz Asrin macam mana keadaan kita. Ustaz ni, kita lebih tahu berapa banyak masa kita habis dalam tempoh 24 jam satu hari. Tapi oleh kerana kita dah letakkan dalam kepala golongan pendidik dalam kepala ada satu jam. Apa dia? Hari ni aku jaga anak orang. Allah pasti jaga anak-anak aku. Allah pasti jaga anak-anak aku. Sebab apa? Matlamat seorang guru bukanlah mencari hanya sebagai untuk dapatkan madiyah ataupun duit, tapi dia lebih daripada itu tuan-tuan. Dia korbankan segala-galanya untuk melahirkan anak-anak yang menjadi aset kepada agama dan negara ini tuan-tuan. InsyaAllah saya kira cukup untuk para ibu bapa bawa balik dengan satu pemahaman, bukan hanya sekadar untuk datang pada malam ini untuk dengar celoteh kami. Tu saya agak ambil jalan Ustaz Nick, dia punya pendekatan cantik. Jadi saya balancekan balik supaya dapatkan tuan-tuan untuk mendapatkan satu hentakan dalam jiwa anak-anak tuan-tuan dan hentakan pada jiwa ibu bapa untuk balik dan pulang dengan ada semangat yang kental, not to blaming but we give a cooperation to the school. Kita bagi kerjasama yang paling besar pada sekolah. InsyaAllah saya cukup masa tu Ustaz. Cukup lah. Pukul 10 lebih dah Ustaz. So, kalau ikut dengan suasana ni boleh pergi sampai pukul 12 Ustaz. InsyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih kepada semua. Anak-anak, ingat, ini anak-anak yang baik, lagi cerdik, yang bakal melahirkan. Akan lahirkan di sini, di SM Science Tun Syed Syafuddin, insyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Itu suara hati daripada seorang ayah. Sebab Ustaz Yusuf kata tadi, saya nak letak diri saya ni sebagai seorang ayah. Nak cakap di depan anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru sekalian. Mungkin itu juga luahan yang patut kita kena ambil sebagai muhasabah kita dengan cabaran yang ada di kalangan anak-anak kita. Dan untuk maklumat semua ibu-ibu ayah termasuk ahli panel sekalian, memang di SBP ni dia sinonim dengan satu tema yang Ustaz Yusuf duk sebut. Di sini bermulanya pemimpin dilahirkan. Jadi bila sebut tentang kecemerlangan tadi, tentang kehebatan Greek purata sekolah apa semua tu, kita dapat melihat memang dari segi sejarahnya boleh sediakan pelajar dan juga boleh sediakan tenaga kerja, jadi pengarah, jadi CEO, jadi ketua jabatan, jadi pemimpin. Tetapi bukannya pemimpin yang korupsi, bukannya pemimpin yang rasuah, bukannya pemimpin yang salah guna kuasa. Mereka cerdik tetapi mestilah diseimbangkan dengan agama. Jadi buahlah ini Ustaz. Sebelumlah.
Boleh tak Ustaz boleh bagi Ustaz ni dengan gaya Ustaz ni sendirilah tentang cadangan ataupun terangkan kesan jangka panjang, jangka pendek apabila seseorang murid itu dia betul-betul menghayati konsep ABC itu dalam kehidupannya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Ustaz Asri dan sahabat seiringan Ustaz YY dan anak-anak, tuan-puan, ibu ayah, anak-anak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur. Kita dah nampak dah daripada tadi sampai sekarang ni kita duk sembang tentang anak-anak baik lagi cerdik. Yang mai daripada mak ayah yang baik lagi cerdik. Sebab tu kita selalu fikirkan kenapa orang tua-tua dulu dia tak sebut pandai, dia sebut cerdik. Cerdik ni adalah orang yang pandai dan menggunakan kepandaian dia tu sesuai dengan situasi yang berlaku depan mata dia. Itu orang panggil cerdik. Cerdik hang ni noh. Ada dua orang berkelahi, bergaduh. Dua orang budak bergaduh. Bergaduh ni bertumbuk apa semua. Lepas tu ustaz pun main. Ustaz kata, Astaghfirullahalazim, hampa tak ingat ke perpecahan baginda Nabi SAW dalam peperangan Uhud yang mana mulanya kita menang disebabkan kita berpecah dan kita tak bersatu. Hampa semua ni nak ikut ke budak-budak macam tu. Budak tu mati dah dua orang tadi. Itu pandai bukan cerdik. Cerdik leraikan pergaduhan dulu. Lepas tu barulah nasihat kemudian. Itu beza cerdik dengan pandai. Sebab itu Allah nak kita ni cerdik. Nabi disebut siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah tu cerdik. Menggunakan ilmu yang ada sesuaikan dengan situasi semasa. Sebab tu adik-adik, kalau adik-adik nak pandai saja, kita tengok ramai orang jahat lagi pun pandai. Kalau tidak, dia tak boleh lah untuk rompak bank buat keluar dalam satu. Bayangkan 1 sentim tu kan. 1 sen tu bukan senang tu nak buat tu. Kalau hanya orang yang pandai, yang tahu saja boleh buat benda tu. Tapi pandai itu tidak disulami dengan keimanan. Sebab tu Allah selalu kembang amanu dengan utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina Ustaz langsung sambung ni. Bukan kutu, utul ilma darajat. Sekali, kembang sekali. Maksudnya Allah angkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu tu Allah sekalikan. Allah buat mereka tu pasangan. Sebab penting dengan ilmu yang kita ada, iman yang kita iringi dengan kepandaian yang kita ada, barulah bahagianya keluarga, bahagianya masyarakat, bahagianya negara kita. Sebab ada orang yang ada ilmu tapi disulami dengan iman. Adik-adik, ibu ayah muslimin muslimat yang Ustaz kasihi lagi Ustaz sayangi. Ustaz nak beritahu banyak ataupun mungkin kita ibu ayah kita perasan ada satu benda yang mak ayah kita buat dulu dan bayangkan kita hayati dulu dan berjaya dalam masa jangka panjang yang mana lahirnya kita pada hari ini. Apa yang orang tua kita dulu buat, lahirnya kita pada hari ini. Inilah kita pada hari ini. Apa pendidikan dulu anak baik lagi cerdik? Mak ayah kalau balik daripada Padang, Noreh Getah ke, Bendang ke, balik rumah mak ayah tanya apa dulu? Hang semayang lagi? Hang baca Quran tak lagi? Dia bukan tanya, hang ni kerja sekolah ke? Hang ada kerja sekolah ke ni? Hang mengaji ada? Dia akan tanya, hang semayang tak lagi? Hang baca Quran tak lagi? Walaupun mak ayah kita kalau ikut masa tu tak ada ijazah apa, kita kata tak pandai lah, tapi cerdik. Sebab apa? Disulami dengan baik itu. Jadi bila mak ayah yang cerdik, adanya baik, barulah lahirkan kita yang cerdik dan baik. Dan semua tu tak akan jadi kalau dua-dua tu tak disandap dengan Allah dan Nabi. Pendidikan yang Nabi letakkan, Allah yang kita percaya, baru jadi dan lahirkan anak kita yang baik lagi cerdik. Bayangkan waktu maghrib anak-anak kita duduk taman mana? Alhamdulillah duduk kat Tuan Syed, selamatlah. Maghrib Aisyah, ada aktiviti solat berjamaah. Kalau dia rumah, wallahu ta'ala alam. Kita pun kalau semayang di masjid dengan semayang di rumah tak sama no. Sama tak? Kalau saya semayang di rumah tak pakai macam ni, pakai baju pagoda lah.
Tu pun yang ni, yang cari poket tu, yang zip keluar lah baju pagoda. Hak paling banyak peta dekat baju tu, hak tu paling kemas. Sebab hak tu paling sedap. Kalau semayang dekat masjid, kita rasa, kita mestilah pakai kemas. Wirid lepas semayang, kalau adik-adik duduk kat rumah, wirid lepas semayang panjang tak macam kita duduk kat asrama? Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang dia bagi salam tak ada dah kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali ya. Doa panjang tak? Kalau saya pun walaupun ustaz rasa tak panjang. Tapi kalau kita duduk kat masjid, kita semayang dekat masjid, doa kita mengaminkan doa imam panjang. Semayang elok ada solat sunat. Kalau doa kat rumah macam mana? Ya Allah macam biasa. Amin. Sebab takkan Allah tak tahu doa kita sebelum ni kan? Betul tak? Tapi kalau dekat asrama, doa panjang. Rabbana atina tu, Rabbana saja tu dah banyak mana dah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana faghfir lana. Kita daripada angkat ni, kita pun makin tak larat buat turun tangan. Kita duk tunggu mana Rabbana atina. Kalau ada Rabbana atina, alhamdulillah tak lama nak habis. Tapi kalau kita sembahyang di masjid, alhamdulillah. Sebab itu orang tua-tua dulu cukup jaga sembahyang anak-anak ni. Waktu maghrib tu memang tak ada siapa dah duduk kat luar. Kalau ada kat luar, sama ada tak katuk pakai kayu, ataupun pakai penyangkut baju, ataupun kena paik getah bomba. Nak cerita katuk suruh zaman ustaz dulu lah. Dan kadang-kadang kita tengok kalau tak mengaji dekat rumah, tak baca Quran di rumah, kita pergi mengaji kat ustaz-ustaz, tok guru kampung. Pakat-pakat ramai-ramai kan. Letak pegang Quran, lepas tu nampak pokok besar sikit sampai kat pokok tu terus pecut. Pasal apa? Kita takut ada penunggu, memanglah ada bewak kat atas tu. Kita pakat-pakat takut. Kena ranting jatuh tu, memang sekali dengan Quran kita tinggal. Takut. Tapi nak cerita zaman dulu lain. Sekarang ni masa maghrib, kalau kita tak duduk di asrama, agak-agak. Yang kita tengok orang di luar daripada kita yang sama sebaya dengan adik-adik semua. Waktu maghrib duduk mana? Di jalanan, tepi sawah, duduk bendang, duduk, katalah duduk melepak kat kedai makan, duduk di pusat-pusat kafe, cyber cafe apa semua kan, duduk di pasar-pasar raya. Sebab apa? Nak habaknya, dulu ni, pendidikan dulu menjadikan anak baik lagi cerdik ni, jangka masa dia panjang sampai sekarang. Kita boleh pula latih anak-anak kita. Tu jangka masa panjang. Kita panggil jangka masa yang panjang. Daripada plan yang ibu ayah kita dulu buat, mana ada ChatGPT buat plan pembangunan, strategik lah, operasi lah, taktikal lah. Tu cerita sekolah kan. Tak ada buat pun, tapi mereka tahu. Mereka yakin pada Allah, ambil saja apa yang Allah turun, Nabi ajar, insya-Allah anak tu akan jadi kemas. Itu jangka masa panjang. Jangka masa pendek ibu ayah, pastikan konsistensi amalan anak-anak yang ada di sekolah ni, supaya anak-anak tu dengan program yang dibuat di sekolah, sampai saja di rumah, pastikan anak-anak terus istiqamah buat. Jadi akan lahirlah anak-anak kita yang bagus pada masa depan. Jadi semua tu ibu ayah, kadang-kadang kita nampak macam biasa, tapi sebenarnya itulah pembinaan diri anak-anak untuk berjaya dan menjadi siapa satu hari nanti. Sebab tu Allah selalu kembang tau. Salat dengan Quran ni Allah selalu kembang. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus salat innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa ladzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nampak? Baca Quran, diri salat. Lagi apa? Nasihat Allah kat Nabi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Allah ajak Nabi, Allah bagi tips dekat Nabi, kalau wahai Rasulullah, kalau nak pegang satu perkataan yang berat iaitu Islam, kena ada yang kat atas tu. Kena jaga sembahyang, kena jaga Al-Quran. Jaga tu bukan suruh picung atas 1, 2, 3 sampai dekat ayat liok tu. Tak. Jaga tu maksud dia membaca Al-Quran. Jadi sebab itu Nabi ajak kat kita ibu ayah, jaga rumah tangga kita. Jangan bagi rumah tangga kita macam kubur.
La taj'alu buyutan qubura. Jangan hampa buat rumah hampa macam kubur. Walaupun rumah kita selesa, ada aircon, sofa ni, duduk ni, tinggal serat dada lah. Pasal apa? Lembut, empuk. Tiap-tiap bilik ada aircon. Best, selesa. Tapi kita tak syok duduk kat rumah. Anak-anak tak best duduk kat rumah. Lebih seronok duduk di luar. Bila anak-anak ni duduk di rumah tak syok, anak-anak nak pergi luar. Dan kita tak bagi anak-anak pergi luar. Kita duk ingat lah jahat tu ada di luar. Sekarang ni jahat tu, tak baik tu bukan ada di luar. Ada dalam bilik anak-anak kita sendiri. Pada tangan anak-anak hak ni. Hak ni lah maha guru kejahatan yang paling bahaya. Walaupun anak kita tak keluar, tapi dia boleh keluar. Melepasi negeri Pulau Pinang, melepasi Kedah, melepasi Perlis, pi sampai keluar negara. Hanya dengan maha guru ni, ibu ayah. Sebab tu Nabi ajak kena jaga anak-anak supaya rumah tak jadi sempit. Rumah kena jadi lapang, jangan macam kubur. Dengan jaga dua benda ni, Al-Quran dan solat. Hak ni kena tanya selalu. Semayang tak lagi? Anak lambat bangun subuh kan, di asrama dia bangun awal. Pasal Ustaz Asri cengeng. No, mereka panggil saka Tun Said. Ustaz Asri mereka panggil hantu saka dekat Tun Said. Kan, wada-wada. Tapi kat rumah kita teruskan. Ni saya cerita kat saya sendiri, nasihat untuk diri saya sendiri, anak-anak. Dan dengan ini, insya-Allah anak-anak kita ni pada jangka masa yang panjang, dengan ilmu yang dia belajar, dengan Quran dan salat yang dia jaga, automatik. Ini jaminan Allah. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah akan jaga anak-anak kita. Kalau lah cikgu-cikgu jaga, dia balik rumah, kita jaga. Kalau nanti dia pergi kat universiti, siapa nak jaga dia? Dia pergi kat luar negara, siapa nak jaga dia? Kita mungkin kita boleh jaga depan mata kita, tapi luar daripada depan mata kita, Allah Subhanahu Wa Taala boleh jaga. Tapi Allah jaga dengan dua syarat ni. Jaga Quran, jaga solat. Pasti Allah akan jaga anak-anak kita. Ibu ayah, muslim-muslimat yang terakhir sebelum saya tutup ni. Dulu ni saya di Ustaz daripada SMK Agama Arau Perlihan. Daripada Maktab Mahmud dah mengaji 2 minggu. Lepas tu tak dapat asrama berulang. Lepas tu dapatlah SMK Agama Arau. Ustaz mengaji kat Perlis. Lepas tu Ustaz ni kira antara budak buah lah. Macam biasalah. Kami ni orang kampung apa, semua hantu pun tak takut apa. Lepas daripada tu, kira pantang orang belah bau ni kira nak berkelahi lah. Memang buah. Orang dulu, adik-adik, anak-anak, orang dulu, kalau buah ni orang selalu pergi hantar kat pondok. Pergi potong rambut ni, macam orang tahalul haji dengan umrah tu. Kira daripada rambut panjang tu, mereka potong sampai botak. Jadi macam jadi melanui. Melanui ni maksud dia jadi lekeh, jadi lemah, jadi beringui. Sebab apa? Seolah-olah diampunkan dosa. Jadi orang dulu, kalau budak tu buah, mesti hantar sekolah agama. Biasa macam tu lah. Tak semua. Jadi bila masuk sekolah agama, adik-adik, Ustaz pun, ya Allah, buah nak mampuh lah. Macam-macam. Apa yang tak buat, semua buat. Tapi nak habaknya, solat ni memang jaga. Dijaga di asrama. Ustaz-ustaz, cikgu-cikgu duk didik kita dengan solat dan Quran. Dan akhir sekali, inilah jadi ustaz. Macam tu lah, bukan semua hampa jadi ustaz. Tapi nak habaknya kata, pentingnya Quran dan solat. Mereka bawa ustaz, dek-dek, bawa pergi satu camp motivasi. Sebab ustaz budak masalah, pergilah satu camp motivasi. Satu malam, mereka tutup lampu. Mereka suruh kami semua ni, tutup mata, pegang dekat ni, dada ni. Ustaz ingat lagi abang Faisi tu kata, okey adik-adik, semua pejam mata semua. Tu siapa tak pejam mata tu? Hampa mesti tak sayang dekat mak apa-apa. Apa nak tengok mak apa-apa mati? Kita pun pejam mata. Takut-takut. Okey, lepas tu dia pun cakap, adik-adik cuba bayangkan insan yang paling adik-adik. Pa tu banyak, panjang. Paling adik-adik sayang. Ustaz nak bayang siapa? Tak tahu, tak nampak ni. Duk nampak kawan sebelah ni. Lepas tu, pandai abang Faisi tu kata, adik-adik cuba bayangkan wajah ibu adik-adik. Ibu yang paling adik-adik sayang. Kita pun bayanglah wajah daripada Perlis balik ni. Keluar daripada camp tu, balik naik bas apa semua. Nampaklah muka mak kita. Nampak. Adik ingat tak ibu yang adik-adik sayang ni, bagaimana ibu dahulu mengandungkan adik bukan sehari dek, 9 bulan 9 hari dek. Dia pandai buat teriak macam tu. Ustaz pun tak teriak tau. Kan? 9 bulan bukan sehari dek. Adik ingat tak?
Dia pandai buat cerita. Semasa ibu adik jatuh, luka berdarah kaki ibu, tapi ibu tak pegang kaki ibu dia, adik. Ibu pegang perut ibu. Alhamdulillah adik masih bergerak, tak terencat. Kita pun dia pandai tau. Dia buat, dia letak muzik sekali. Dan adik-adik cuba bayangkan, dia kata, masa adik ingat tak? Memang tak ingat lah kita duduk dalam perut. Adik cuba bayangkan adik-adik, masa ibu nak lahirkan adik-adik, doktor datang. Sejak bila Abang Fesi tu kenal doktor tu? Doktor datang adik, doktor cakap, puan, masalah puan ni, kandungan puan ni ada masalah. Kalau puan ingin selamatkan anak puan, puan mungkin tak dapat selamatkan nyawa puan. Tapi kalau puan nak selamatkan nyawa puan, anak ni mesti jadi korban. Tahu tak adik, siapa yang ibu adik-adik pilih? Apa yang ibu adik-adik cakap? Pandai tu dia buat. Oh, budak perempuan ni riau ni sampai menyuluk ni jadi histeria. Yang kami ni paksa ni, suruh tampak muka bagi teriak ni. Sampai ke tahap tu dik. Dia kata, apa ibu adik cakap kat doktor? Doktor, saya sudah cukup lama hidup di dunia ini doktor. Biarlah anak saya ni lahir dengan selamat di atas muka bumi doktor. Jadilah ambillah nyawa saya sebagai galang ganti. Doktor pun heran, sejak bila aku jadi malaikat maut nak ambil nyawa? Dia pandai buat cerita tu dik. Adik ingat masa adik-adik mandi hari pertama nak pergi sekolah, ibu mandikan adik, ibu sikat rambut adik, ibu pegang adik, ibu cakap, anak ibu anak yang baik. Anak ibu akan banggakan ibu. Anak ibu jangan lupakan ibu nak. Oh, cakap. Budak perempuan tadi memang teriak tu sampai nak berlari. Budak lelaki ada dah yang teriak ni, ada teriak. Budak lelaki tahu je dengan suara besar kan. Macam lembu kena seleh. Riau kan. Biasalah. Sampai dia pandai buat. Dia kata, cuba bayangkan. Diringkaskan cerita. Dia kata, cuba bayangkan semasa adik-adik duduk kat sini, tiba-tiba datang ayah adik. Sebut nama adik. Halo, Muhammad, bangun. Siapkan. Kemaskan barang. Adik-adik tertanya, kenapa perlu kemaskan barang sedangkan tak habis lagi program? Pandai dia buat. Lepas tu, bila adik naik kereta dengan ayah, adik tanya ayah, ayah, ibu sihat ke? Ayah senyap saja adik. Rupanya ayah kita bisu. Ayah senyap je adik. Memang dia bawa kita tu. Bila adik sampai saja di rumah, biasanya ibu ada di dapur. Bila adik pergi saja ke dapur, ibu tak ada adik. Nampak? Naik pula. Bila adik buka saja pintu, tengok-tengok ada satu mayat yang terbujur layu dilitupi oleh kain putih. Adik merangkak perlahan-lahan, adik tengok ada nenek, ada ayah, ada Pak Long, semua ada kat situ sedang membacakan Yasin dik. Tengok, ustaz pun boleh buat. Lepas tu, bila adik merangkak pelan-pelan, adik angkat. Bila adik membuka kain litupan yang ada di wajah ibu, adik melihat sepasang mata yang menatap wajah adik dengan penuh kasih sayang dik. Tapi mata itu telah tertutup selama-lamanya dik. Allah, riau ni jangan cerita lah. Bila sampai ke tangan, dia boleh hurai tu sampai ke tangan. Bila adik pegang tangan dia, tangan inilah yang memeluk adik, yang mendodoikan adik, yang mententeramkan adik, yang cakap dekat adik pasal adik tadika dulu bawa balik lukisan, adik menangis sebab adik kata kawan-kawan kata lukisan tak cantik. Tapi apa ibu adik cakap? Ibu adik cakap, inilah lukisan paling cantik pernah ibu tengok. Allah, raya tu, ingatkah habis rupa-rupanya sampai bulan Ramadan, makan ibu tak ada masak sebab ibu dah mati. Sampai nak pergi raya, siap dia buat Allahu Akbar Allah. Kami ni sampai tak ada dah ayat liok dengan hinguih ni duk teriak ni adik. Lepas tu semua dah pakat menangis apa semua, balik daripada camp. Ini nak cerita ni balik daripada camp. Balik subuh esok ustaz. Tak bangkit. Letih kan, letih teriak, subuh esok tak bangun pun. Maksud dia tak guna pun semua benda tu. Bukan tak bagus, tapi nak habaknya kata pendekatan dan segala tata cara yang dilakukan oleh manusia hanya sebagai pembantu. Tetapi cara dan tata cara yang terbaik semuanya milik Allah. Sebab kita ciptaan Allah, Allah saja
tahu apa yang terbaik untuk menjaga ciptaan dia. Maka dia turunkan Islam, hampa amal Islam, buat cara hidup Nabi, hampa akan berjaya. InsyaAllah. Kalau selain daripada tu, hampa tak akan berjaya. Jadi itulah jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek, solat setiap hari jangan tinggal, baca Quran selalu. Dan kesan dia jangka panjang, hampa akan jadi anak baik dan cerdik di masa depan. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah, tuan-tuan, anak-anak sekalian. Panjang lebar. Ustaz ni tadi, masa awal sebelum forum tadi, dia habaq saya Ustaz Salim. Kalau anda tak ada idea, nak pijak kereta. Nak pijak kaki Ustaz. Lah kata dah ni dia cakap, kita nak break pun tak ada. Ustaz ni kalau kata dia tak jadi cikgu, rasa selebriti lah. Jadi tuan-tuan, perempuan, anak-anak pelajar sekalian, sikit lagi untuk round kesimpulan, sebab masa pun mencemburui kita 11-3 minit dah. Jadi untuk round kesimpulan ni, saya nak minta kepada kedua-dua ahli panel, mula dengan Ustaz Yusof sendiri, lepas tu Ustaz ni, bagilah sedikit kesimpulan dalam 3 minit, 5 minit tu untuk dibawa balik oleh ibu ayah, guru-guru, terutamanya anak-anak kita yang hari ini rasanya mata mereka terbuka, tak lena ni. Jadi insya-Allah tolong bagi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk orang yang terakhir sebagai khulasah atau perumusan kita pada malam ini, pesanan saya kepada semua anak-anak, negara ini dan agama ini sedang mendambakan orang-orang yang mempunyai kekuatan jiwa, mempunyai ilmu yang mendalam, mempunyai jiwa dan rasa. Jiwa ada rasa untuk membangunkan ummah. Saya duduk dalam, sekarang saya pengurusi masjid. View saya pada masjid, pada umat sekeliling. Apa yang saya nampak pada masa sekarang adalah kita memerlukan orang yang untuk menggunakan platform-platform institusi Islam ini untuk membangunkan umat ini. Dan kita perlukan orang yang kuat jiwa Ustaz dalam menghadapi cabaran. Maka saya letakkan kepada anak-anak ini orang yang mampu untuk membawa matlamat Islam untuk membangunkan ummah ini pada jiwa anak-anak di SM Sains Tun Syed Syafuddin. Kalau anak-anak berjiwa kental, mempunyai hati dan rasa. Kalau sekarang perkataan yang paling tengah famous sekarang ialah nyala rasa. Ada rasa dalam hati, jiwa dan jiwa kita ini untuk membangunkan ummah ini. Maka anak-anaklah diletakkan tempat itu. Jadi apa yang boleh dibuatkan perumusan malam ini Ustaz? Penggemblengan antara ibu dan juga ayah dan juga dengan guru dan pihak sekolah untuk menerbitkan, untuk melahirkan anak-anak yang baik lagi cerdik ini adalah satu usaha yang sangat-sangat padu diperlukan. Dia tak boleh hanya sebelah pihak saja Ustaz. Sebab itu kita perlu ada kedua-dua belah pihak kena duduk sekali dan berbincang. Macam saya sebut tadi, perbincangan lebih baik daripada kita meletakkan komplain dan sebagainya. Berbincang itu adalah jalan yang paling baik. Kerana saya sebutkan tadi bagaimana carta alirnya jika berlaku sesuatu yang tuan-tuan cuba pergi kepada yang lebih tinggi akan menyebabkan ada banyak orang yang akan terganggu. Yang ketiganya ialah Ustaz cerita tadi, Ustaz saya ibu ayah Ustaz, memang itu motivasi memang lagu tu memang wajib lah. Lagu Kitaro ni mesti ada, instrumentalia satu lagi lagu tu akan ada. Tapi bila Ustaz sebut tadi pasal takbir raya tu, saya tersentuh dengan Ustaz. Saya pada bulan 3 baru ni Ustaz Salim, mak bonda saya meninggal dunia. Esok nak raya, Sabtu kan, Jumaat, pada waktu tengah sembahyang Jumaat itu, mak saya meninggal. Saya kebumikan mak saya, waktu saya kebumi, saya baca talqin, saya tengah talqin itu waktu nak takbir raya. Itu rasa saya. Rasa pada masa ini, masa sekarang anak-anak, Ustaz tadi buat cerita tu Ustaz, cerita tu, Ustaz motivator tu dia buat cerita. Tapi cerita ni cerita yang betul jadi pada saya. Sebagai seorang anak, apa rasa saya sekarang?
Apa rasa saya sekarang? Saya tanya satu pada anak-anak. Anak-anak nak tengok mak ayah kita senang di dunia saja ke atau senang sampai akhirat? Yang ni seorang anak. Tadi tu seorang ayah. Second round seorang ayah. First round saya JPN. Second round saya ayah, sekarang saya anak. Kau tanya kat saya balik, apa kita nak pada mak ayah kita, nak senangkan dia dunia saja ke sampai akhirat? Sekarang saya dah tak boleh bagi apa kat mak saya. Saya tak boleh bagi apa dah. Harta saya ke, duit ringgit saya ke, saya tak boleh bantu apa dah kat mak saya. Saya tak boleh bagi apa dah. Saya tak sempat nak bantu ayah saya, tak sempat nak khidmat ke ayah saya. Ayah saya meninggal pada umur saya 16 tahun. Umur saya 44 tahun, ibu saya pula tinggalkan saya. Saya dah tak tempat nak khidmat dah. Duit saya ke, gaji saya ke, apa juga yang saya ada. Pada waktu hari mak saya meninggal, saya rasa tak guna apa benda pun ada kat saya. Sekarang rutin saya hari-hari saya pergi ke kubur Ustaz. Berubah masa saya pergi bekerja. Sebab lepas subuh saya mesti pergi kubur. Tak tahu nak melepaskan rindu macam mana. Apa rasa saya sebagai seorang anak yang kehilangan mak? Perasaan saya ialah saya nak selamatkan mak saya dalam kubur. Saya tak mau bagi dia susah. Dulu dia atas dunia kita nak bagi dia senang. Cuba bagi menyenang dia, masuk hospital kita jaga kebajikan dia. Dari sudut dia duduk di rumah pun kita, apa yang teringin kita nak bagi. Nak bagi dia selesa mungkin. Tapi bila dia meninggal dunia, apa saya boleh bagi? Saya boleh bagi lagi ke katil pun. Saya boleh bagi ke rumah yang selesa. Dah tak guna apa-apa dah. Anak-anak pada ketika ini, pada ketika saya sekarang ini, saya hanya mampu meletakkan mak saya dengan Nabi sebutkan apa dia? Idza mata ibnu Adam in qata'ahu illa min thalath. Bila matinya anak Adam akan terputus segala-galanya illa min thalath, melainkan 3 perkara. Yang pertamanya sedekah jariyah, sedekah jariyah kita, wakaf kita kepada mak ayah kita, sambung wakaf dia, sambung infak dia, buat kerja yang dia buat selalu. Ini seorang anak. Nombor 2-nya ialah apa? Nombor 2-nya ialah yang apa? Sedekah jariyah. Yang keduanya ialah dia apa? Waladun sa'ibni al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang mak kita sampaikan pada kita, ayah kita pernah ajak kita, mak kita ajak kita daripada kecil sampai ke besar. Sambung ilmu-ilmu ini. Saya sambung ilmu mak saya dan ilmu pandai masak. Sekarang saya masak di masjid setiap malam dengan kadar 500 orang makan. Nak sambung legasi mak yang boleh masak, infak bagi orang makan. Sambung balik. Sambung kerja tu. Itu ilmu mak, resepi mak. Saya ambil resepi mak buat, bagi orang makan. Infakkan balik. Saya nak sambung kerja mak sebab saya sayangkan mak saya. Yang ketiganya, al-ilmu yang keduanya, waladun salihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa dia. Apa doa untuk mak kita? Pada saat ini mak kita perlukan apa? Ya Allah, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil. Ya Allah, kau ampunkan dosa mak aku, ayahku, daripada dosa sekecil-kecil dosanya ya Allah, sehingga sebesar-besar dosanya ya Allah. Kau jadikanlah kubur ini tempat yang beri kerehatan untuk dia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat ini tempat yang terbaik untuknya ya Allah. Jadikan tempat ini syurga buatnya ya Allah. Ini seorang doa seorang anak. Jadi saya kira ibu dengan ayah kat belakang pasti kesemuanya menginginkan tangan anak inilah yang memandikan jenazah mak ayahnya. Tangan inilah yang akan mengkafankan mak ayahnya. Tangan inilah yang mentakbir dan solatkan kepada ibu dan ayahnya. Tangan inilah yang meletakkan kepala mak ayahnya dalam kubur. Saya tak galak sikit pun, saya sendiri turun dalam jenazah, dalam liang, saya sendiri letakkan kepala mak saya. First time saya selalu kita duk buat urusan orang lain Ustaz. Kali ni buat mak sendiri, buat turun letakkan kepala mak. Hari ni saya pergi ke kubur, saya akan duduk betul-betul dekat kepala mak saya. Sebab saya kata, mak, saya letakkan kepala mak kat sini. Saya tahu mak tengok belah mana. Saya tahu mak tu tengok belah mana, saya tahu mak.
Saya yang letak mak kat situ. Jadi anak-anak, saya letakkan diri kamu. Bukan sekadar jadikan anak hanya cerdik semata-mata, tapi jadi anak yang berakhlak dan mempunyai ciri-ciri seorang anak yang soleh. InsyaAllah moga-moga apa yang disampaikan pada malam ini membuahkan hasil besar untuk Sekolah Menengah Sains Tun Syekh Syahbudin insyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada ahli panel, moderator, pada pihak penganjur, kepada semua yang hadir, dan Ustaz ucapkan tahniah lah. Memang daripada awal Ustaz dah tengok hampa tak pergi mana-mana, hampa duduk sini. Memang Ustaz ni jadi warden daripada tahun 2005 sampai 2017, rehat 3 bulan, lepas tu jadi warden, lepas tu jadi GK, jadi PKM, lepas tu jadi PKP. Jadi kehidupan di asrama ni dan perangai budak ni, kita nak kata pengalaman tu tak ada lah sangat, tapi kita boleh nampak karakter budak. Dan daripada awal tadi Ustaz tengok gaya dan kelibat nampak yang duduk dalam ni dengan duduk kat luar tadi. Ustaz dah tegur mereka. Ustaz kata memang budak Tun Sek ni memang layak untuk cemerlang sungguh. Dan Ustaz harap sangat-sangat hampa semua tolong doa lah anak-anak murid kita di SBP, semua kawan-kawan kita di SBP, semua kita satu keluarga, dan pastikan doa kita tu untuk semua agar berjaya menjadi anak baik lagi cerdik. Jadi bukan senang nak jadi anak baik lagi cerdik. Mak ayah kita bukan senang nak lahirkan anak baik lagi cerdik. Cikgu-cikgu yang ada sekarang ni, saya yakin bukan senang lah nak lahirkan, nak ajak dan bimbing anak-anak murid kita menjadi anak-anak murid yang baik lagi cerdik. Semua tu kalau kita tak ada Allah, kalau kita tak ada kekuatan dan bekerja berpasukan, tak ada kerjasama macam Ustaz Wai sebut tadi, kita tak akan berjaya. No, Ustaz sendiri pun sebagai contoh kan, nak didik anak-anak ni ikut trend budak-budak ni. Dulu tak ada TikTok. Nak cerita kat hampa ni, orang Ustaz pun tak ada TikTok, tapi Facebook ni orang tua-tua ada tengok. Buatlah TikTok, termasuklah cara solat jenazah yang paling mudah, boleh tengok TikTok Ustaz. Boleh tengok dalam tu. Ustaz pun tak reti sebenarnya, tapi Ustaz cuba juga. Sebab dengan zaman hampa yang ada sekarang ni, semua nak segera. TikTok tu, TikTok kan dia mesti durasi dia mesti pendek. Kalau tengok YouTube pun nak tengok yang short, makanan pun makanan segera, semua benda nak segera. Jadi nak buat, nak pastikan benda tu jadi tu Ustaz. Ya, kami ni geng lama-lama ni, jenis sembang lama, cakap panjang, semua lama, beletiak lama, semua lama. Kan? Old school lah kan? Jadi itulah cabaran kepada kami semua. Jadi oleh sebab itu, ibu ayah muslimin muslimat, saya sebelum saya tutup kita forum kita ni nanti akan ditutup terus daripada saya lah. Kita hadiahkan ABC jugalah. Pertama sekali hadiahkan A, iaitu akhlak lah. Tu benda paling penting. Dia tak sama nilai murni. Akhlak tu lain. Sebab akhlak saturan Al-Quran dan hadis. Nilai murni tu mungkin benda tu nampak baik pada mata setengah masyarakat, tapi pada mata Islam mungkin tak baik. Akhlak. Jadi orang yang berakhlak itu A yang pertama. Nombor 2 B, berilmu. Kita semua ni berilmu, alhamdulillah. Ngajilah pulun-pulun, bukan untuk kaya, tapi untuk pastikan kaya kita menjadi manusia yang bersyukur. Sebab tu pentingnya ilmu tu. Dan C ni cakna dia panggil, cakna. Cakna ni kita kena rasa peduli. Peduli dengan cikgu, kadang-kadang buat tak tahu cikgu kan, cikgu dah bersungguh-sungguh main siang malam jaga kita, lebih daripada jaga anak dia, hargailah cikgu. Takkan nak ucap terima kasih bagi sekeping kad untuk hari cikgu, ataupun bukan hari cikgu pun tengok dia kesian, bantu dia. Cakna dengan mak ayah, kadang-kadang kita balik tu mak ayah tak abang pun kat kita, dia sedih, dia susah, dia kena marah dengan bos dia. Yang kita tahu ni kadang-kadang dia bagi apa, dia cakap apa, suruh kita tolong apa, kita tak mau. Cakna dengan, dan pedulilah. Dia cakna ni peduli dengan persekitaran. Jangan fikir kita saja. Pastikan kita cakna dengan kawan-kawan. Kadang-kadang kesian tengok dia kena palau, orang downgrade dia, orang tak kawan dengan kroni dia, orang palau dia. Kena cakna semua benda ni. Sebab kita naik tu berdasarkan kesatuan batch. Kalau batch kita sendiri pun kita hentam, kita downgrade, kita palau, hampa ingat batch lain nak sokong ke batch hampa? Tak, sama sekali tak.
Kalau kita boleh duduk sekali belik ayak bersama kan, tandas sama, kantin sama, mana tandas? Pergi guna tandas sekolah lain, tandas sama, cikgu sama, kantin sama. Tapi bila berjaya kenapa tak sama? Walaupun variasi, tapi kita kena pulun dan cakna pedulikan kawan-kawan kita. Mungkin dia ada belakang tapi kita bawa dia bagi dia cemerlang sekali dengan kita. Supaya grade purata sekolah tu dia membawa grade batch, sebenarnya batch. Supaya generasi kita menjadi generasi legacy yang meninggalkan sesuatu yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Macam generasi tahun lepas, dia menjadi satu penanda aras untuk kita lebih padu untuk kalahkan secara baik generasi yang lepas. Itu dia panggil ABC. Dan untuk ibu ayah, saya nak bagi tahu, termasuklah dari saya, kalau kita ada anak yang baik, dia memang sangat-sangat membahagiakan diri kita. Kalau kita ada anak yang baik. Kalau kita ada anak yang cerdik, dia akan memberi manfaat. Dia membina kerjaya dia. Kalau kita ada anak yang baik, dia membahagiakan kita. Kalau dia ada ilmu, anak-anak yang cerdik, dia akan membina kerjaya dia. Tapi kalau kita ada anak yang baik lagi cerdik, dia akan membina masa depan Islam dan negara dia. Sebab itulah, yang itulah kita selalu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita makan ABC, kita pun teringatlah pada malam ni ABC. Sekian, terima kasih. Saya doakan kita semua terbaik. Orang akan menang kita baik, kita seorang yang baik, yang terbaik dan kebaikan. Tidak selesai kita terbaik. Sebab kadang-kadang kita buat baik lebih baik dan orang tak baik daripada orang yang baik. Sekian. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kedua ahli pengajar kita, Fadil Yusuf, Ustaz Yuya, dengan Ustaz ni di atas perkongsian yang amat bermakna berkaitan dengan ABC, anak yang baik lagi cerdik. Dan akhir sekali, tuan-tuan sidang hadirin sekalian, saya nak buat sedikit kesimpulan. Selama hampir 2 jam kita berbincang, berdiskusi, yang paling ringkas kesimpulan yang saya rasa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, anak-anak boleh bawa, iaitu yang pertamanya keseimbangan kita dalam akademik dan sahsiah. Cemerlang akademik dan cemerlang akhlak. Itu nak merealisasikan ABC. Yang keduanya iaitu sokongan. Kita seperti mana yang sebut oleh ahli panel tadi, sokongan dan usaha jadi usaha sama di antara guru dan ibu bapa perlu dipraktikkan untuk melahirkan anak-anak ABC ini. Dan kepada anak-anak, jangan lupa kena pastikan diri menjadi anak yang baik, lagi cerdik, dengan menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah yang sentiasa berjaya hendaknya di dunia dan di akhirat. Jadi insya-Allah, terima kasih sekali lagi kepada Fadil Ustaz Yusuf Yaakob dan terima kasih kepada Ustaz Nik yang sudi datang berjauh. Insya-Allah jangan lupa lepas ni kena main pula ni, jangan sering lah. Boleh main pula apa dah. Dia senyum-senyum kan. Insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Serah kepada pengurusi majlis. Terima kasih saya ucapkan di atas perkongsian yang disampaikan oleh panel jemputan kita sebentar tadi. Semoga perkongsian ini dapat menjadi panduan dalam hidup kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita serta dikongsikan kepada orang lain. Dengan itu majlis kita sudah tiba ke penghujungnya. Sedikit makluman untuk ibu bapa, program Hari Terbuka Asrama ini akan berlangsung selama 3 hari sehingga hari Ahad. Oleh itu, saya menjemput ibu bapa dan rakan-rakan untuk menyinggah di kedai-kedai food truck yang telah sekolah sediakan. Kita ada banyak makanan, contohnya nasi, burger, shawarma, roti john, sangat sedap, saya dah rasa ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, kami juga ada menyediakan perkhidmatan kemuliaan ataupun perlubusan Al-Quran lama, kitab-kitab lama dan buku agama. Jadi sesiapa yang berminat boleh datang cari
kaunter kami dekat-dekat Balai Warden, dekat Dataran Kecemalangan. Harganya 1 kilogram RM3. Dan ada juga Amirul Petting Zoo, siapa nak tengok. Jadi itu saja. Jadi selesailah majlis kita pada hari ini. Kita tamatkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.